نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدina Muhammad. Allahumma rabbi shrah sudurana, ya Allah lapangkanlah dada kami, wa yassir umurana, mudahkanlah segala urusan kami, wahlul uqdatan min lisani, lalaikanlah simpulan lidah kami, wa yafqahu aqwalina, agar kami diberikan kefahaman terhadap perkara yang sedang diperkatakan. Yang dihormati Tuan Nazir, juga bersamanya ialah suruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Irsyad USD, tuan-tuan hadirin yang dirahmati lagi kasih Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesempatan kita berada di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumaat, penghulu bagi sekalian hari. Dan kita berada ketika ini dan saat ketika ini di atas ataupun di dalam masjid rumah Allah. Saya boleh tengok tuan-tuan, saya teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memperihalkan, yang menceritakan tentang seseorang ataupun menjadi satu KPI ataupun penunjuk sejauh mana keimanan kita ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Iza ra'aitum rajula, apabila kamu tengok, kamu lihat lelaki yang tadul masajid, yang sering, yang selalu, yang melazimi berulang-aliknya ke rumah Allah, fashhadu lahu bil iman, maka persaksilah bagi dia itu tanda keimanan kepada Allah. Maka tuan-tuan, kehadiran kita pada hari ini, saya kira bukan setakat hari ini, sebelum-sebelum ini, bukan setakat sebelum-sebelum ini, bahkan insya-Allah pada akan datang dan seterusnya, kita akan istiqamah datang rumah Allah ini, maka tidak lain tidak bukan untuk menunjukkan kita ini ialah orang yang beriman insya-Allah. Jadi kesempatan kita tentang mengisi ruang sebelum masuknya waktu zuhur untuk kita menunaikan ataupun untuk kita mendengar khutbah, kita menunaikan solat Jumaat sekejap lagi insya-Allah. Izinkan saya tuan-tuan untuk kita berkongsi mungkin sedikit sebanyak sebagai satu ruang kesempatan untuk kita bermuhasabah. Cumanya mungkin kongkok lah tuan-tuan tertanya-tanya, siapakah si yang berkopiah putih di depan tuan-tuan? Siapakah yang berbaju kotak ini di hadapan tuan-tuan? Saya tuan-tuan insya-Allah, nama yang takkan berubah sampai ke kiamat insya-Allah tuan-tuan, nama Azam Azizi binti Azamuddin. Kalau di segi perkhidmatan sekarang sedang berkhidmat di Jabatan Agama Islam Selangor, spesifik di departmen ataupun bahagian perusahaan halal. Dan begitulah tuan-tuan, sekitar mudah. Dan alhamdulillah, terima kasih penghargaan setinggi-tingginya pada pihak masjid yang memberikan saya kesempatan pada pagi hari ini untuk kita berkongsi. Dan kalau tak kerana jemputan, mungkin saya pun tak tahu bila datang. Dengar nama masjid ini dah sering ataupun namanya agak popular. Cuma yang Allah takdirkan saya, jodoh saya bertemu dengan tuan-tuan insan-insan hebat di qaryah ataupun di Masjid Al-Irsyad USD ni tuan-tuan. Baik, kita nak tengok beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya kira mudah-mudahan ada kaitan, relate dengan kehidupan ataupun apa yang sedang kita lalui. Cumanya tuan-tuan, izinkan saya nak mulakan dengan sedikit analogi ataupun sedikit perumpamaan untuk kita lihat sejauh mana kita ini dengan Allah. Saya mulakan tuan-tuan dengan sedikit analogi, dengan sehelai kita bayangkan. Kita bayangkan di hadapan kita ataupun di tangan kanan kita di tangan kiri kita akan ada yang mungkin kita boleh bayangkan. Kita bayangkan duit yang paling besar, mungkin RM10,
mungkin RM50, mungkin RM100. Setakat tu lah setakat yang ada ustaz. Dulu-dulu saya kira tuan-tuan, zaman saya kecil-kecil dulu, ayah pernah tunjuk gaji dia. Kan? Bukan nak kata banyak sangat tuan, tapi pernah ada dulu, saya ingat 20 tahun dulu, not sekeping RM1,000 tuan-tuan. Tak kisahlah itu lantak kita kan. Walaupun tak ada, cuba bayangkan macam mana kita pegang tangan kita ni duit kertas, notnya ialah nilai tu pulang pada kita. Yang mungkin sikit, yang mungkin lebih sikit, yang mungkin banyak sikit tuan. Baik kertas A4 putih, dia tetap kertas yang putih, yang tak ada color, tak ada tulisan, kertas putih. Tangan kiri kita kertas, dia ada nilai, ada RM10, ada RM50, ada RM100, ada RM1,000. Kalau ada kot mungkin RM10,000, wallahualam. Baik tuan-tuan sekalian, kita ni putih, asal-asalnya kita ni biasa, asal-asalnya kita ni adalah sama, asal-asalnya kita ni ialah Allah jadikan dalam keadaan ada naluri keinginan fitrahnya. Kan kata Nabi SAW, kullu maulid yulad al-fitrah, yang anak lahir ni dilahirkan dengan fitrah sama je, otak yang sama, cerdik yang sama, pandai yang sama, daripada ini yang sama, Nabi yang sama, yang sama. Semuanya yang bezanya apa? Yang bezanya itu. Bezanya apa? Yang nilai dia hubungan dengan Allah sekadar mungkin sekupang, dua kupang. Keluar dah bahasa Sepul saya tentang 20 sen. Kalau bahasa ini sama 50. Ada yang lebih pada itu, RM10. Ada lebih pada RM20. Bukan kata nak katakan pun faham dengan nilai duit. Ada yang duit dia banyak, RM10,000, RM20,000. Baik, tingkatan untuk ataupun yang melayakkan kita ni dapat RM10, RM50, RM1,000, ataupun yang kita imagine mungkin kita bayangkan RM1,000,000 di tangan kiri kita ini, ialah kenapa? Kerana mungkin kerana dengan usaha kita. Maka tuan-tuan sekalian, asal-asalnya kita ni ialah kertas putih, fitrah yang sama, begitu sama je. Baik ustaz tak ustaz, baik artis tak artis, semua sama je. Cuma yang membezakan tingkatan amalan kita ialah dengan amalan kita, dengan sejauh mana kita ini berusaha meraih keberkatan, keampunan daripada Allah. Makin hebat dia dengan hubungan dengan Allah, makin dekat diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, makin tambah nilai dia, duit dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, antara cara kita dapat pahala ialah kita dengan melazimi solat berjamaah. Kalau katalah saya buat selawah tuan-tuan, tuan-tuan faham, buat secara gurauan, saya kata kalau kata di Masjid Al-Irsyad ini Nazir putuskan siapa yang datang berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib dan isyak akan dapat cash RM27. Saya kira tuan-tuan, alamatnya kawasan USC ni akan dibina masjid. Kenapa berpusu-pusu jutaan orang akan datang masjid? Kenapa setiap kali datang solat berjemaah dapat RM27 tuan-tuan? Kan? Jadi apa mudahnya tuan-tuan, nak sebutkan kesimpulan awal ni ialah kita ialah tidak ada yang beza-beza. Yang beza kita ialah kita hubungan kita dengan Allah. Makin dekat, makin kita bersungguh, makin kita berikhtiar, makin kuat kita hubungan kita dengan Allah, insya-Allah tuan-tuan akan menjadikan kita semakin dekat, tinggi amalan kita atau mendarjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita fikir-fikirkan bagaimana untuk kita tambah lipat gandakan amalan kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita sekarang dah kurang lebih hampir sebulan tuan-tuan kita dimenangkan untuk rentas negeri. Buat rentas negeri tu sengih. Saya tuan-tuan, mak saya 3K, Kuala Lumpur, Kedah, Kelantan. Apa pula Kuala Lumpur, Kelantan ni? Saya lahir Kuala Lumpur tuan-tuan, kampung Kedah, kampung Montua, Kelantan. Jadi boleh rentas negeri cukup seronok tuan-tuan. Baik, so kurang sebulan lebih tuan-tuan kebenaran yang diberikan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri kita untuk kita rentas negeri. So antara benda yang pertama ataupun antara benda yang kita akan fikir, kita rancang bersama anak isteri kita ialah balik ke kampung, jumpa sanak saudara. Yang paling utama sudah tentu nak jumpa mak ayah kita. Tuan-tuan sekalian, dan dalam arti kata yang lain, siapa pun kita nak jumpa, mungkin kawan lama kita, kawan sekolah kita. Kalau fasa 4 ni tuan-tuan, kalau ikut-ikutkannya boleh dah buat kenduri terpulang kepada kita.
tepuk dada pulang pada semasa yang dikuasakan oleh pihak berkuasa negeri ataupun seumpamanya. Baik tuan-tuan, cerita mudah ini untuk apa? Untuk kita menghubungkan rahim. Dan tuan-tuan, kalau kata ada orang tawarkan kita, dan kalau ada orang doakan kita, saya doakan Pak Cik, saya doakan Pak Long, saya doakan Pak Teh, moga panjang umur, rezeki, seronok dah kita tuan-tuan. Kita sini doa tuan-tuan tak tahu bila nak makbul kan. Tapi kalau siapa doakan kita, insya-Allah mudah-mudahan murah rezeki, panjang umur, harta melimpah ruah, seronok dah kita tuan-tuan. Itu doa. Tapi ada perbuatan ataupun ada yang boleh kita lakukan supaya ni itu kita dapat tuan-tuan. Jadi insya-Allah kesempatan tengah hari ini sementara masuk waktu Jumaat ini, kita lihat rupanya ada amalan yang memang kita dah buat dah pun. Kita telah lakukan pun. Dan amalan ini sangat hebat kepada orang Melayu Islam kita buat. Tapi sebenarnya saya nak mulakan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadatsana Abu Nuaim qala hadatsana Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mawhab qala sami'tu Musa bin Talha yazkuru an Abi Ayyub al-Ansari أن أعرابيا أراد على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. Baik, hadis ini daripada Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu, bahawasanya suatu hari seorang badui dia telah sekat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Nabi. Agak badawi tu nak cerita mudah, lebih kurang macam yang orang asli minta masuk yang jauh pada pengalaman, tak tahu apa tentang pembangunan kita, kurang mengetahui, mungkin kurang bergerak keluar. Lebih Arab Badawi orang yang duduk di pedalaman. Satu hari dia sekat Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cek asyik hidup kita kan? Tetapi kerana nak bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, khabarkan kita ke aku Ustaz, tentang apa? Tentang apa perkara yang mendekatkan aku dengan syurga dan menjauhkan aku neraka. Tentu kita hidup di dunia ni apa? Untuk benda kita ke syurga dan menjauhkan kita daripada neraka Allah. Ini misi kita. Apapun perkara kita bersama keluarga kita, bersama dengan kawan kita, ialah cari jalan dekatkan kita ke syurga dan menjauhkan kita daripada neraka. Tuan-tuan tak payah sebutkan apa, ialah ibadah kepada Allah Ta'ala. Pertama sekali beribadah. Sebab tu tentang Al-Quran Allah katakan wa ma khalaqtul jinna illa budun. Tidak aku jadi jin manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Sebab tu tuan-tuan, kehidupan kita ni tak boleh lari konsep ibadah. Nak kahwin ibadah. Ini orang biasa nampak kahwin ibadah, umrah ibadah, zakat ibadah, haji ibadah. Nampak setakat tu lah. Bawa kereta ibadah, tuan, bercuti ibadah. Kan? Semalam tuan-tuan, saya punya ofis cuti di Bali nak pergi ke Kuantan mentua dia. Dia tunjuklah gambar. Rizam, kalau aku ni duit aku ni aku pakai tak bercuti dah. Sebab saya tengok rate kat dalam booking.com tuan-tuan, 1000 lebih satu malam. Rupanya tuan-tuan, di 3 pintu tu ada pool yang private punya, mengadap laut. Oi. Setakat nak bercuti kerana sekadar nak rest, ada kerana Allah ataupun kerana sekadar untuk kita keduniaan, bukan kerana Allah, bukan kerana menghubungkan silaturahim, ataupun bukan kerana nak mencari keridaan Allah, benda itu tuan-tuan akan jadi sia-sia. Tetapi apabila kita niat itu kerana Allah, ikhlas, kenapa? Nak menghormati, meraihkan mentua, merapatkan hubungan. Ini benda tuntutan agama. Tuan-tuan, ini konsep ibadah antaranya. Kita bekerja tuan-tuan jauh daripada penyelewengan. Amanahnya jaga kerja kita dengan baik. Kita berjual beli, berniaga sebagainya. Jaga halal haram, dosa pahala. Ini ialah
Pertama sekali ialah perkara yang mendekatkan dengan kita memahami kita ni kena beribadah pada Allah, takut pada Allah. Jangan buat apa yang Allah larang. Baik. Yang kedua, jangan menyekutukan Allah. Kan? Tuan-tuan, kita ni insya-Allah mudah-mudahan ada kot seorang kita ni pergi beribadah kat kuil, na'udzubillah min zalik. Tapi syirik yang paling ditakuti, kalau agama tuan-tuan bincang ada dua syirik, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ni memang jelas tuan-tuan, dia pakai calik 3 beribadah kat kuil. Itu jelas. Ini na'udzubillah, ini murtad terus tuan-tuan. Tapi yang paling ditakuti ialah syirik yang kecil ni. Iaitu apa? Syirik yang dia beribadah macam kita, semayang macam kita, puasa, tapi kepercayaan dia, keyakinan dia, akidah dia dah agak goyang sikit lah. Kan? Dan takutnya ke arah itu, walaupun tak ke arah itu. Contohnya tuan-tuan sekalian ialah apabila selalu orang sebut, Ustaz kena kerja lah Ustaz sebab rezeki itu daripada Allah. Ini biasa kita sebut tuan-tuan. Kena kerja lah Ustaz, kita kena kerja lah sebab rezeki itu daripada Allah. Tetapi apabila sedang kita sedang mencari rezeki, kadang-kadangnya kita tak nampak dah Allah tu yang paling utama, kita letak Allah nombor 2, nombor 3. Contohnya apa? Contohnya apabila azan dilaungkan, dengar hayya 'alas salah, kan? Kita tentu-tentu terus dengan meeting kita, tegas terus dengan perniagaan kita. Main zuhur pukul 4 pun sempat lagi, kan? Asar pukul 6.30 pun sempat lagi. Sedangkan tahu tu rezeki tu daripada Allah, tapi mengakhirkan tuntutan Allah, tak mengutamakan Allah. Sebab tak boleh lah Ustaz lagi kalau mesyuarat habis awal zuhur lagi kena potong gaji. Tadi sebut rezeki tu daripada Allah, ke takut rezeki tu kena potong? Tuan-tuan kan, tak syirik pada Allah, tapi seolah kepercayaan dia tidak secara total kepada Allah. Allahu Akbar, tuan-tuan, yang kita takut. Baik tuan-tuan, yang ketiga ialah engkau menunaikan solat. Ni insya-Allah. Baik, engkau mengeluarkan zakat, dan engkau menyambung hubungan kekeluargaan. Ni point fokus kita hari ni tuan-tuan, nak bincang tentang soal apa? Yang kita duk pergi ziarah, habis duit minyak, habis duit tol, kena pula cuti di Bali tuan-tuan. Kalau tak kena silap timing, jam pula. Kalau setakat nak balik semata-mata supaya kalau tak balik Ustaz, kalau tak balik takut mak kecil hati. Duk nampak mak kecil hati, bukan kerana benda ini yang Nabi sebut boleh mendekatkan kita pada syurga. Betul lah, itu nak lama tak cukup betul, tapi kena niat tu kita ubah sikit supaya ini tuntutan agama. Ini yang Nabi sebut, supaya apa? Ada nilaian agama, nilaian ibadah di situ. Supaya balik kita tuan-tuan, balik kita duduk 3-4 balik pula itu Allah tuan-tuan, pahala tak putus-putus seronok tuan-tuan. Kalau kita buat satu benda tuan-tuan, tidur makan, orang bagi duit, nak tak? Nak. Ni tuan-tuan, tidur makan, jumpa dengan family, boleh ketawa, boleh keluar, piknik pula tepi sungai, bakar ayam, bakar ikan pula tuan-tuan, makan nasi dalam buluh, kalau kampung lah tuan-tuan. Ni seronok. Dapat pahala. Sebab apa? Ini perkara yang mendekatkan kita daripada syurga dan menjauhkan kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan sekalian, Nabi juga nyatakan pada kita, ni tuan-tuan, antara ujian-ujian apabila kita nak menghubungkan silaturahmi. Saya kira tuan-tuan, kita sikit sebanyak ada ujian ini. Saya ingat tuan-tuan, saya masa tak panjang, tapi saya terus baca terjemahan ni lah. Baik, ada daripada satu hadis tuan-tuan, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, seorang lelaki telah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia telah berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya bagiku ni ada kaum kerabat. Aku ada anak saudara, aku ada adik-beradik, aku ada kaum kerabat. Bau bacang tu kaum kerabat juga. Baik, aku menghubungkan mereka, nak pergi ziarah, nak pergi berjumpa, telefon. Sekarang tuan-tuan pakai teknologi Google Meet, Zoom ke, Teams ke. Tetapi apa dia? Tetapi mereka memutuskannya, tak sambut, layan dengan layanan yang sangat tak baik. Dan aku berlaku baik kepada dia, berlaku baik kepada engkau kerabat aku, tapi mereka ni berlaku sedangkan aku ni baik, aku bermurah hati, aku tak pernah pun nak simpan dendam, walaupun ya Rasulullah aku ni pernah disakiti,
Aku layan, aku murah hati, buat baik pada mereka, bersikap tak acuh, buat indah tak indah, bersikap buruk ke atas aku, aniaya aku, zalimi aku. Tuan-tuan kan, kita tak kan macam tu lah tuan-tuan sekalian kan. Tambah-tambah tuan-tuan, Allahu Akbar, ujian duit tuan-tuan buat keluarga ni jangan buat main. Mak ayah dah tak ada sudah. Kalau alhamdulillah adik-beradik yang diasuh dengan acuan agama, InsyaAllah tuan-tuan, mudah-mudahan tak berlakulah. Tapi kalau tuan-tuan yang na'uzubillah, kalau kata memang dah dididik dengan kebendaan, na'uzubillah, adik-beradik tuan-tuan, abang tak nampak muka adik dah, yang pentingnya aku bolot semua. Tuan-tuan, sedangkan adik tak minta lebih, dia minta hak dia ya. So tuan-tuan, orang yang berusaha untuk menghubungkan sesuatu dengan sesiapa pun, ada beradik ke dengan paksu dia, ke dengan maksu, dengan makti ke sebagai dia, so Rasulullah bagi solusinya apa? Kalau Muslim, bagaimana yang kau katakan, memberi mereka barang memang tak betul saja, terbelah telinga kau ni. Soalan memang kau akan berhadapan dengan cercaan, dengan hinaan, dengan kata-kata yang tidak baik sebagainya. Memang kau akan dilayan begitu buruk. Kau buat baik, orang lain kau tak baik. Kan? Tetapi kena ingat satunya, Nabi sebut ialah sentiasalah bersetemu pertolongan daripada Allah. Tapi kena ingat, Allah akan sentiasa tolong kamu ke atas mereka selama mana engkau terus berbuat demikian. Kita lihat tuan-tuan kisah-kisah yang ada orang yang buat baik pada seseorang, kita tolong dia, darah daging dia, walaupun pada permulaannya dianiaya, permulaannya tidak disukai, permulaannya dia kata macam-macam, kerana terus buat baik, akhirnya tuan-tuan dia rasa segan, dia minta maaf, dan akhirnya tuan-tuan dia saling menyayangi selepas daripada itu. Sebab tu dalam bab ini tuan-tuan, kita ni jangan duk tunggu orang buat baik kat kita. Kalau kita tunggu orang buat baik kita, baru kita nak buat baik, tuan-tuan, sampai bila pun kita akan rasa kita ni akan ada masalah kita dengan orang. Soal orang nak buat tak betul kepada kita, itu soal dia dengan Allah, dijawablah esok dengan Allah. Kalau ada orang tak puas hati dengan kita minta maaf, itu biasa. Kalau kita tak buat salah, tapi orang tu yang buat salah, kita yang minta maaf tuan-tuan, dia tak nak terima maaf kita, itu dia dengan Allah. Yang penting kita selesai. Yang penting kita terus melakukan kebaikan kita kepada saudara-saudara kita. Kena ingat tuan-tuan, kerana pertolongan Allah akan bersama kita. Apa pertolongan Allah tuan-tuan? Allah murahkan rezeki kita, Allah berikan ketenangan kepada kita, Allah berikan keberkatan kepada kita, Allah lapangkan urusan kita, Allah murahkan rezeki kita. Apa lagi kita nak tentang kehidupan kita dunia ni, walaupun orang tak suka kat kita. Baik tuan-tuan yang dirahmati dari kasih Allah sekalian, tadi saya sebutkan tadi, kalau ada orang doakan kita supaya harta kita melimpah ruah, rezeki kita luas tuan-tuan, panjang umur, seronok dan seronok, maka tuan-tuan, Nabi juga pernah, Nabi dah lama dah sebut tentang ini. Kerana dinyatakan dalam satu hadis daripada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang suka diluaskan padanya rezeki. Tentu siapa tak suka rezeki tuan-tuan, rezeki luas. Cuma tuan-tuan, kalau boleh saya sebutkan kan, rezeki jangan duk nampak kereta, rezeki jangan duk nampak harta banyak, rezeki jangan duk nampak tanah banyak, rezeki jangan duk nampak boleh pergi cuti sana sini. Yang kita duk nampak benda yang manfaat tu kita dapat, yang benda yang kita boleh pegang, benda yang kita seronok, benda yang kita rasa nikmat. Tuan-tuan, datang rumah Allah ni rezeki. Ramai yang tak sedar, kesihatan tu rezeki, anak-anak jadi tuan-tuan rezeki. Ada orang yang duit banyak tapi tak boleh sedekah. Ada orang yang duit tak berapa banyak tapi boleh sedekah, rezeki kat dia tuan-tuan. Rezeki lagi tuan-tuan sekalian kan. Ni kalau yang kerja kerajaan tuan-tuan, macam saya tuan-tuan sekalian, hari Isnin baru ni 25 bulan masuk gaji. Dia pun private pun lebih kurang macam tu juga kot. Kadang-kadang tuan-tuan gaji kita tu mungkin kot 15% kot yang betul-betul kita, katakanlah tuan-tuan dia, katakanlah 20,000 kan. Kadang-kadang 20,000 tu bukan kita dapat rasai, kadang-kadang pergi dapat masuk gaji, tiba nak kena tukar betul elemen kereta. Kadang-kadang susah minta kat kita, kita pun bagi.
Kadang-kadang kita tahu kita dapat gaji tuan, bang tu beli pakaian lama dah tak beli. Oh, rezeki kat anak dekat isteri kita, duit gaji milik kita. Sebab tu disebutkan rezeki ni tuan-tuan, milik kita belum tentu rezeki kita. Tuan-tuan, milik kita belum tentu rezeki kita. Buktinya apa? Ni tuan-tuan, kejap lagi tuan-tuan, saya kita kebanyakan kita ni tak makan lagi. Kejap lagi pergi makan. Tuan-tuan katakanlah tuan-tuan makan nasi kandar. Nasi kandar tu favourite tuan-tuan. Semua Penang kampung mak saya. Tu kan. Kan. Di Penang tu ada satu tempat nasi kandar beratur tuan-tuan. Memang beratur semua panjang. Kalau ikut betul-betul rezeki kita, nasi yang kita beli tuan-tuan, kenapa tak makan dengan tulang-tulang tu? Kan? Kenapa tak makan yang tulang ikan, tulang ayam, tulang kambing tu? Kalau betul rasa apa yang aku punya ni, yang aku beli ni duit aku punya lah. Tapi tulang tak makan tuan-tuan kan. Memang tulang tu milik kita sebab kita beli, kita bayar. Nasi biryani lah apa macam-macam lah kan. Rupa-rupanya tuan-tuan, betul milik kita, nasi kita makan lah, itu rezeki kita lah. Daging ayam, isikan. Tapi tulang tu akhirnya apa? Tulang tu milik rezeki kucing. Nampak tuan? Jadi saya sebutkan, maka siapa yang nak supaya diluaskan rezeki dia, tuan-tuan, ni umur ni pun nikmat rezeki tuan-tuan. Ada orang umur tak berapa panjang tapi Allah, tuan-tuan, orang sebut dia, orang kenal, orang ingat dia. Pak Haji ni dah lama tak ada. Kalau tidak dia ni jemaah tetap. Sakit ke tak sakit ke, walaupun terpaksa semayang atas kursi, datang Masjid Al-Irsyad. Dia tak ada, orang rasai kehilangan dia tuan-tuan. Umur tak lama pun, tahun Allah dah ambil nyawa dia. Kan? Ada orang yang umur dia kat 70-80 tahun. Tapi Allahu Akbar, masih lagi tak nak semayang, Al-Quran tak nak baca, sedekah berkira. Allahu Akbar tuan-tuan. Maka siapa yang nak supaya diluaskan rezeki dia, dipanjangkan umur dia, maka Nabi sebut fal yasim rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Allahu Akbar tuan-tuan. Sebab tu saya sebutkan tadi kan tuan-tuan, kita Melayu kita ni, alhamdulillah, budaya ziarah mazar ini satu benda yang menjadi adat. Cuma kita nak tambah dia kata, ialah adat ini tuan-tuan, benda yang memang dah dituntut oleh agama. Sebab tu kita selalu istilah popular kita tuan, kalau raya Aidilfitri panggil raya sebulan. Sebab apa? Budaya mengunjung, ziarah menziarahi ini tentu satu benda yang dah jadi benda yang rutin. Anak buah saya kat office tuan-tuan, dia minta cuti seminggu. Tuan-tuan, 1, 2, 3, 4 cuti di balik sama 5 bulan seminggu tuan-tuan. Sajalah saya sembang dengan dia. Dia balik rumah kampung mutu dekat Terengganu. Lepas tu 3 hari bulan turun Kuantan, 4 hari bulan turun Johor. Lepas tu baru balik Puncak Alam, rumah dekat Puncak Alam tuan-tuan. Kata ni, apa pergi ziarah pun minyak tuan-tuan, tak usah cerita lah. Confirm odometer mileage kereta tu 1000 km lebih. Silap pada rumah, silap bilang balik ke sini kena servis. Tapi sebab apa? Sebab ziarah. Allah Akbar. Orang macam ni tuan-tuan, mudah-mudahan kalau kita begitu keadaan kita, kerana memang walaupun kita sebutkan ialah kita kawan lama kita ni dah tak jumpa 3 bulan. Tuan-tuan ya. Tapi dijemput kita Kenuri kat mana pula? Kenuri kat Kuala Perlis. Oi, jauh mak bapak kan, 7-8 jam. Ingat jasad baik tuan-tuan, akhirnya Allah murahkan rezeki kita, panjangkan umur kita. Walaupun ikut adat kata ustaz, saya ni kesihatan saya tak berapa nak sihat sangat, tapi alhamdulillah tahun ni bulan 11 nak pergi umrah. Ini kekuatan apa ni? Mungkin boleh jadinya amalan kita tak banyak sangat pun, cumanya kita ni pantang dengar orang tak sihat pergi ziarah, pantang jemput Kenuri, kokok mana pun nak pergi. Kalau dengan orang ni orang kenal, kalau pakcik mat ni, dia ni pantang orang sakit, dia orang pertama sampai. Untuk sebutkan apa? Sebut kebaikan, dia ni orang yang selalu suka menyambut silaturahim dan orang suka dengan dia. Tentang yang sekalian, begitu juga kaitan yang sama, satu riwayat yang lain daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau telah berkata, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhan dia, ini sesiapa yang bertakwa, beriman pada Allah dengan melakukan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang, menyambungkan silaturahim. Ni tuan-tuan, kita datang rumah Allah ni, kata Nabi SAW, maka ini di antara keimanan.
mudah-mudahan kita juga ziarah. Ada. Maka Nabi sebut akan dipanjangkan umur dia, dibanyakkan harta dia, Allahu Akbar, ya, dan dicintai oleh ahlinya kaum. Kalau mana-mana orang yang datang kenduri, dia kena sebut, anak, mat, esok-esok ayah dah tak ada, kalau kamu ada apa-apa, jumpa pak cik ni. Kalau kamu ke mana-mana, ziarah dia ni. Kamu nak sambung belajar kan, esok-esok jangan lupa pergi ziarah. Sebab apa, dia ni dulu ketika mana ayah susah dia datang tolong. So jasa baik kita, jasa baik orang, kita kena ingat, kena jangan lupa pergi bantu dia, tolong dia setakat mana yang boleh. Ingat jasa baik dia. Allahu Akbar. Ya? Baik. Tuan-tuan sekalian, seterusnya itu kelebihan. Falilat orang yang suka menjamu silaturahim, dah sebut dah tuan-tuan, murah rezeki, harta banyak, panjang umur. So apa orang ataupun apa balasan ataupun hukuman kepada mereka yang suka putuskan silaturahim? Ni yang untuk pandang kita. Sebab tu tuan-tuan, pepatah Melayu sebut, air di cincang tidak akan putus. Mana nak ceritakan macam mana pun kamu nak cuba memisahkan air antara air yang lain, tak akan bolehnya. Mana begitu kuatnya hubungan kekeluargaan. Siapa yang kata mulai sekarang aku dengan kau dah tak ada apa-apa, walaupun aku sebagai abang, kau sebagai adik. Sebab harta je pun. Dulu ni tak tidur sekali, main sekali, kan tuan-tuan sekalian, kan, pergi sekolah sekali, mandi dalam kolam sekali, kan, bersusah senang sekali. Tapi sebab harta benda, bukan banyak mana pun, mungkin 1,000, mungkin 10,000, tapi dia nak memutuskan silaturahim. Maka tuan-tuan sekalian, ada peringatan keras daripada Nabi Muhammad SAW. Riwayat daripada Allah Ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu, berkata daripada Nabi SAW, Nabi bersabda, sungguhnya rahmat tidak turun ke atas satu kaum yang padanya terdapat orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga dia. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya sengaja saya lontarkan tuan-tuan, kalau saat ketika ini di kalian mana kebenaran rentas negeri ada, ataupun kalau sebelum ni yang rentas daerah lebih awal ke sebelum benar, kita yang ada mak ayah yang dekat-dekat ni, sama ada mak ayah masih hidup ataupun mak ayah telah pun Allah jemput awal, tak pergi ziarah lagi tuan-tuan. Tolong-tolong tuan-tuan, kita pergi ziarah. Pergi ziarah tuan-tuan kadang tak perlu lama pun. Sebab apa? Sebab kita menggembirakan hati mak ayah tuan-tuan. Allahu Akbar. Kita nak murah rezeki, hati kita dilapangkan, hati kita tak ada keluh kesah. Kita nak panjang umur tuan-tuan, buat baik mak ayah. Yang ada mak ayah jauh, macam saya tuan-tuan sekalian, jangan kita hanya pandai ataupun kita sanggup laburkan duit, kan. Contoh tuan-tuan, kan, nak pergi mana, pergi Lexis, Hibiscus kat Production, kan, yang pulkang bilik tu. Sempatlah tuan-tuan, saya sempatlah sekali, semua hidup teringin, nampu bawa jugalah. Tak apa, buat keluar tuan-tuan, 400-500 ringgit. Tapi nak balik ke kampung cukup payah. Nak menghulurkan sikit sagu hati kepada mak ayah kita, berkira-kira. Sebab tu kalau kita boleh merancang cuti, silakanlah, tapi utamakanlah, prioritilah kepada mak ayah kita. Kan, selalu orang sebut, saya pun tak berapa nak setuju sangat. Dia kata, ustaz saya balik kampung ni sebab ada mak ayah je. Tak ada mak ayah, tak ada dah balik kampungnya. Walaupun ada lagi abang duduk kat situ, walaupun tak duduk rumah pusaka, duduk kat tu, dia bila seseolah bila dah tak ada mak ni, dengan adik-beradik dah semakin los. Jangan macam tu. Saya teringat tuan-tuan apa yang saya kira boleh jadi teladan, walaupun ramai dah tak ada tuan-tuan. Almarhum Tuan Guru Profesor Dr. Harundin, dia adik-beradik 3 orang, yang lelaki lah, dia 10 orang, 3 orang lelaki. Ni pun dah tak ada dah. Almarhum Ustaz Isa, Datuk Johor, walaupun dah besar, walaupun tuan-tuan dah ada cucu, dah pun cucu pun dah besar lah, masing-masing dah ada family, dah ada keluarga besar masing-masing di tempat masing-masing. Almarhum Tuan Guru Dr. Harundin di Bangi, adik dia seorang tuan-tuan di Sungai. Kalau tuan-tuan perasan, kalau moderator Forum Pendanaan Islam antara Ustaz Nabil Ahmad, itu ialah anak saudara. Jadi kita memang setahun sekali dijadualkan wajib rutinnya
perhimpunan keluarga besar. Ikut di mana adik-beradik ada. Kalau di Bangi semua turun ke Bangi. Kalau di Sungai Petani semua turun Sungai Petani. Kalau kena ke Perlis. Tuan-tuan kalau boleh buat macam tu, kira A+++, tuan-tuan. Sebab yelah, kalau adik-beradik tak kuat, walaupun mak ayah tak ada, so tuan-tuan, anak kita dengan sepupu dia esok-esok. Silai bulan tak kenal pun. Cucu sama cucu, lagi. Sebab apa? Sebab tak dimulakan dan tak dikuatkan, tidak ada program yang walaupun setahun sekali. Walaupun kita, yelah Ustaz, maknanya saya tak pernah orang kata menyisihkan adik-beradik saya, tapi kalau setakat setahun sekali tak boleh jumpa tuan-tuan, pelik jugalah. Walaupun tak boleh nak berjumpa, nak berkumpul adik-beradik 6 orang, tapi tak boleh ke ziarah. Kita pula tuan-tuan, adik-beradik duduk sini, berkadang adik-beradik duduk Selangor ni, 4 orang duduk sini, nak berjumpa, punyalah orang kata apa, tak tahulah, setahun sekali berjumpa tak boleh, padahal duduk sini Selangor ni, tak tahu. Kawan, kedai mamak malam ni, esok kedai mamak lain pula. Yang kawan pula rapat pula dengan adik-beradik, tak boleh nak ni. Walaupun ialah seorang duduk UAJ, seorang duduk buat benar, payahlah, tapi takkanlah tak boleh diusulkan. Walaupun tak putus silaturahmi, tapi hubungan tu semakin lama semakin rendah. Kita kena tengok balik tuan-tuan. Ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Ada kemudaran ni, ambil manfaat. Walaupun kita faham, kita kena akur, mematuhi SOP, tapi janganlah sampai satu ketentuan sekalian menjauhkan kita daripada hubungan daripada. Sekurang-kurangnya memanfaatkan teknologi ada, telefon. Ni telefon pun tidak, jumpa lagi tak. Allahu Akbar tuan-tuan. Baik. Dan begitu juga Nabi pernah nyatakan kepada kita, satu riwayat daripada Jubair Ibn Mut'im radhiyallahu anhu telah mengkhabarkan kepadanya bahawasanya dia telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulu jannata qati'u rahimin. Dengar tuan, kan, kita tolong bagi ingatan kat kawan kita, kalau ada aku ni 5 tahun tak jumpa mak ayah, tak rasa apa-apa, bisnes makin kejang. Adik-beradik, sakit tak sakit, sakit je pun bukan mati. Ada keluar macam tu tuan-tuan, sakit je pun bukan mati beradik aku, nanti mati aku pergilah ziarah. Tuan-tuan, kalau beginilah kena ingat apa yang Nabi sebut, la yadkhulu jannata qati'u rahimin, tidak masuk syurga orang yang memutuskan hubungan keluarga. Sebab tu tuan sekalian, hebatnya di dunia jangan diukur hebat juga di akhirat. Ada orang hebat di dunia, tapi di belakang kehidupan ni tuan-tuan, dia jauh daripada keberkatan Allah, dia jauh daripada keredaan Allah, dia jauh daripada hubungan kekeluargaan. Walaupun di luaran dia orang yang cukup dihormati, dia orang yang berpengaruh, dia orang yang berkejaya, dia orang yang berpelajaran. Allahu Akbar. Sebab matlamat kita tuan-tuan bukan setakat dunia, matlamat kita ialah akhirat. Baik tuan-tuan yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan kalau boleh tuan-tuan saya sebutkan sikit lagi mungkin sebagai akhirnya, daripada Abi Bakar radhiyallahu anhu, beliau telah berkata Rasulullah SAW telah bersabda, tiada daripada dosa yang lebih layak disegerakan Allah bagi pelakunya akan hukuman di dunia, berserta disimpan bagi hukuman di akhirat. Orang macam ni memang dapat cash dari Allah di dunia dan disimpankan di akhirat nanti, ialah daripada orang yang memutuskan hubungan keluarga dan yang melampaui batas. Allah Akbar tuan-tuan. Ini ingatan yang sangat besar kepada saya tuan-tuan dan juga kepada kita. Sebab tu tuan-tuan, umur yang ada, rezeki yang ada, tuan-tuan fikirlah, kan, kalau bahasa modern, tuan-tuan, lu fikirlah sendiri, kan, mu fikirlah macam mana pun kaedah, ikut kesesuaian kita, bagaimana untuk kita membuat kesesuaian. Kalau kita tak nak, takutnya kita dengan peringatan Allah. Walaupun kita sebut hari ni tuan-tuan, kita bincang mudah-mudah je, santai je tuan-tuan, sebab nak kuat rahim kita. Cuma kita lihat tadi tuan-tuan, kelebihan yang ada dan juga amaran-amaran dan juga dosa-dosa ataupun orang macam ni tidak masuk syurga Allah kalau sekiranya dia membutuhkan saudara. Wallahu alam tuan-tuan, saya kira saya tidak menuju pada mana-mana pihak, tetapi kepada muhasabah, mudah-mudahan untuk saya khususnya dan juga untuk kita semua tuan-tuan, insya-Allah. Wallahu alam, yang baik itu pada Allah, yang lemah yang kurang itu kelemahan saya sendiri. Hazrat Taufiq Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.